Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan jawab soalan Trial Johor Set 1 tahun 2020. Okey, jadi dalam video ini saya akan tunjukkan kepada awak dari segi teknik menjawab, okey, cara macam mana kita nak dapatkan markah. Okey, dan saya akan tunjukkan daripada awal sampai akhir lah, jadi awak jangan risau. Okey, dan saya akan tunjukkan jawapan yang betul sekali. Okey, jadi yang pertama sekali kita baca soalan. Apa yang soalan bagi? Okey, dia kata satu eksperimen dijalankan untuk mengkaji tindak balas antara zinc dengan asid hidroklorik. Okey, and then dia kata apa? Dia kata dekat sini dia menggunakan apa? Menggunakan serbuk zinc berlebihan ditambah kepada 20 cm3 asid hidroklorik 0.2 mol lisimeter negatif 3. Okey, and then dia kata isi padu gas yang terkumpul pada semasa yang sama ditunjukkan dalam rajah 6.1. Jadi pertama sekali, bila awak dapat kertas soalan kan, sebelum awak nak menjawab soalan tersebut, make sure awak baca soalan daripada awal sampai akhir. Okey, baca daripada soalan awal sampai akhir, and then mana yang awak rasa maklumat tu penting, awak highlight kan, awak keluarkan. Okey, sebab saya rasa dalam dewan exam awak boleh bawa highlight dalam dewan exam, tak silap saya awak boleh bawa highlight. Jadi saya nasihatkan untuk awak bawa highlight lah, dan mana maklumat yang penting dalam soalan tu awak highlight kan, awak keluarkan. Okey, tak kisahlah sama ada maklumat yang awak dapat tu akan membantu awak untuk menjawab soalan ataupun tidak, itu jatuh kepada nombor 2. Tapi nombor yang pertama ini, make sure awak rasa maklumat tu penting, awak highlight kan. Okey, supaya awak tak terlepas pandang dekat situ. Jadi dekat sini, okey, dia dah bagi graf lah. Dia dah buatkan graf untuk awak. Jadi tak ada masalah dekat situ. And then dekat sini kita terus pergi kepada questions A. Okey, untuk soalan A disuruh apa? Disuruh nyatakan maksud kadar tindak balas. And then markahnya kat sini berapa? Markahnya dekat sini 1 markah. Jadi cara untuk kita nak menjawab ada 2 option. Okey, bila soalan disuruh nyatakan maksud kadar tindak balas, dekat sini kita ada 2 option. Apa option kita? Okey, yang pertama ini dah. Okey, yang pertama ini dah. Okey, yang ini kita katakan bahawa perubahan kuantiti bahan ataupun hasil tindak balas per jumlah masa yang diambil, di mana ini kita ambil bulat-bulat dari segi definition kadar tindak balas. Okey, ini kita ambil bulat-bulat dari segi definition kadar tindak balas. Ini option yang pertama. Okey, maupun awak boleh jawab, okey, awak boleh bagi option yang kedua. Awak boleh bagi option yang kedua. Option yang kedua apa dia? Okey, ingat balik tak cara macam mana kita nak jawab maksud kadar tindak balas? Okey, ingat dekat sini, kuantiti ni dia boleh refer kepada tiga perkara. Iaitu apa dia? Iaitu yang pertama dari segi kepekatan. Okey, yang pertama dari segi kepekatan. And then kita boleh ceritakan dari segi GSM. And then kita boleh ceritakan dari segi isi padu. Okey. And then dekat sini pula bahan ataupun hasil tindak balas ni kita kena pick. Okey, kita kena pilih salah satu sahaja, nak bahan ke ataupun nak hasil, and then kena detailkan dia. Okey, kalau bahan apa? Kalau hasilnya apa? Okey, jadi dekat sini kita boleh detailkan. Okey, sebagai contoh, nak paling mudah kita tengok kepada graf. Kita tengok kepada graf. Graf ini yang berubah-ubah adalah apa? Masa dan juga isi padu gas. Betul? Yang berubah adalah masa dan juga isi padu gas. Tapi kalau kita ambil dari segi definition, dia dah perkan dengan jumlah masa yang diambil. Jadi dari segi masa ni kita tolakkan. Yang tinggal apa? Yang tinggal yang memainkan peranan dekat sini adalah ini. Yang ini isi padu gas. Jadi isi padu gas apa? Awak kena tengok pula berdasarkan eksperimen yang kita dah buat. Okey, eksperimen yang dia buat ni dia menggunakan apa? Dia menggunakan serbuk zinc. Okey, menggunakan serbuk zinc dan juga apa? Asid hidroklorik. Jadi kalau awak buat persamaan kimia seimbang, maka awak akan dapat hasilnya adalah zinc chloride dan juga hidrogen dan juga hidrogen gas. Jadi isi padu gas ni, isi padu gas apa? Isi padu gas hidrogen. Jadi awak boleh detailkan. Okey, awak boleh detailkan, dia akan jadi macam ni. Okey, ini saya padam dulu sekejap. Okey, bila awak detailkan, dia akan dapat
perubahan kuantiti apa? Perubahan kuantiti ni awak gantikan dia kepada isi padu. Okey, awak gantikan dia kepada isi padu. And then bahan ataupun hasil tindak balas ni awak boleh tukar, gantikan dia kepada isi padu apa tadi? Isi padu gas hidrogen. Okey, perkan dengan jumlah masa yang diambil. Okey, jadi awak ada dua option untuk awak nak menjawab soalan nyatakan maksud kadar tindak balas. Okey, di mana option yang pertama, awak ambil bulat-bulat sahaja maksud kadar tindak balas. Yang ini perubahan kuantiti bahan ataupun hasil tindak balas per jumlah masa yang diambil, ataupun yang kedua awak detailkan dia. Okey, kalau kita ceritakan pasal kuantiti apa yang digunakan, and then bahan ataupun hasil tindak balas, apa bahan tersebut, apa hasil tersebut, awak boleh detailkan, tak ada masalah. Okey, tapi kalau awak ada kesukaran untuk nak detailkan awak punya maksud tu, awak ambil secara asas sahaja pun tak ada masalah. Maksudnya dekat sini awak ambil option yang pertama pun boleh, tak ada masalah lah. Okey, tapi saya nasihatkan untuk awak better untuk awak ambil option yang kedua. Okey, jadi bila awak buat macam ni, awak boleh dapat satu markah. Tak ada masalah ya sampai situ. Okey, ini untuk soalan A. Kita pergi kepada soalan B. Soalan B, ingat keyword dekat sini adalah dia kata daripada graf. Daripada graf itu keyword dia. Okey, so daripada graf dalam rajah 6.1, tentukan yang pertama kadar tindak balas pada 120 saat. Bermaksud dekat sini, kalau awak ingat balik apa yang saya dah ajar dalam video lecture hari tu, bahawa bila disuruh nyatakan ataupun kira nilai kadar tindak balas berdasarkan graf, kita kena ambil apa? Kita kena ambil dekat sini nilai kecerunan tangent. Okey, kita kena ambil nilai kecerunan tangent. Maksudnya kita kena buat segitiga lah. Tapi kita akan pilih point 120 saat. Maksudnya kita akan buat macam ni. Okey, ingatnya kita refer balik kepada graf. Okey, titik point yang menunjukkan 120 saat dekat mana? Ini awak naikkan atas, maka titik dekat sini, betul? Okey, awak akan dapati sekejap ya. Awak akan dapati nilai 120 saat. Plot dia adalah dekat sini. Okey, plot dia adalah dekat situ. Bila awak dah jumpa plot, yang seterusnya awak kena buat apa? Awak kena buat segitiga. Okey, nak buat segitiga tu macam mana pula? Make sure garisan yang awak buat tu mestilah bersentuhan dengan point yang awak dah merahkan ni. Okey, jadi sebagai contoh okey, kita ambil daripada sini. Okey, kita buat daripada bawah sikit. Okey, sebagai contoh kita ambil daripada sini. Okey, make sure awak kenakan. Okey, sekejap dia susah sikit sebab saya buat secara digital kan. So, okey. Gini. Awak make sure dia kena pada one plot Okey, settle. Bila awak dah buat graf yang macam ni, nampak dia mesti mestilah kena bersentuhan. Okey, mesti kena bersentuhan dekat sini. Mesti kena sentuh. Okey, kalau tak sentuh maksudnya salah. Okey, and then saya nasihatkan untuk awak buat dekat graf ni lah. Okey, jangan awak main pick sahaja. Okey, sebab kita dapat dua markah ni macam mana? Markah yang pertama kebiasaannya dia akan kira daripada tengok pada graf sama ada awak buat bentuk tu ataupun tak. Dan yang kedua dari segi calculation akhir awak. Okey, markah jawapan yang awak dapat akhir tu nanti. Okey, sebab tu dia bagi dua markah untuk soalan yang pertama ni. Okey. Okey, jadi bila awak dah buat macam ni, awak buatkan segitiga. Awak pilih point yang senang untuk awak nak baca lah. Okey, jadi kalau macam saya ambil point yang sini. Okey, gariskan sahaja tegak, tak ada masalah. Okey, and then kita nak ambil point yang mana? Okey, kita boleh ambil point yang ini. Yang this one. Okey, jadi lepas daripada sini nak kena buat apa? Kita buatkan koordinat dia. So koordinat untuk yang point itu berapa dia? Jadi kena tengok soalan kena tengok kepada sela graf Jadi dekat sini awak akan dapat point awak adalah
top point yang this one point awak dekat sini awak akan dapat 60 jadi 60 divide kan dengan 10 kotak kecil, awak akan dapat 6. Jadi dekat situ awak akan dapat 12. Okey, awak akan dapat point awak adalah 12. And then 20 sini 21, 22, 23, 20, 24. Jadi sini adalah 20, 24. Okey, settle. Okey, seterusnya kita buat untuk yang sini pula. Untuk yang sini dia berada pada point yang mana? Dia berada pada point 180. 1, 2. Okey, jadi 6 darabkan dengan 8, maka itu nilainya adalah 180. Sekejap tambah 48, maka kat situ nilainya adalah 228. Okey, situ adalah 228. Okey, dan nilai untuk paksi Y dia adalah kat situ adalah 52. Kat sini adalah 52. Okey, jadi ini adalah point awak. Ini adalah point awak. Lepas awak dah buat point, awak nyatakan pula yang ini X1. Kita naklah yang ini kita ambil X2. X2 Y2. Dekat sini dia akan jadi X1 Y1. Okey. Okey, jadi saya harap cara awak dapatkan point koordinat tu, saya harap awak tahu cara nak buat Okey, kalau awak tak tahu nanti awak boleh maklumkan pada saya. Nanti saya akan buat satu video khas lah. Okey, macam mana untuk awak nak cari plot. Okey. Jadi bila kita menggunakan kecerunan tangent, kita gunakanlah formula dia. Okey, formula untuk kecerunan apa dia? Formula untuk kecerunan adalah Y1 tolakkan Y2 divide by X1 X2 tolak X1. Okey, maaf di mana-mana dia tak kisah sebenarnya dia Y2 tolak Y1, X1 X2 tolak X1. Jadi berdasarkan apa yang awak dah plotkan tadi, awak ambil lah point dia. Jadi Y2 yang mana? Y2 adalah 24. Jadi 24 tolakkan dengan 52. Betul berapa tadi? Saya lupa. Maaf 24 tolakkan dengan 52. 24. Okey, ni kita buat elok-elok Kalau boleh awak buat dalam bracket. So 24 tolakkan berapa? 52. And then sentiasa ingat bila awak buat macam ni, make sure awak letakkan unit. Unit dia apa? Sentimeter cube. Okey, and then untuk paksi apa pula? Untuk yang bawah tu pula, untuk yang Y X. Jadi dia adalah 12 tolakkan dengan 228. Okey, 12 tolakkan dengan 228. Unit dia apa? Unit dia adalah second. Make sure tulis. Okey, and then kita kira lah. Okey, kita kira dulu. Kita tekan kalkulator. Maka 24 tolakkan dengan 52 bahagikan dengan 12 tolakkan dengan 228, maka awak akan dapat jawapan awak adalah 0.1. Awak boleh ambil 2 ataupun 3 tempat perpuluhan Okey, awak boleh ambil 2 ataupun 3 tempat perpuluhan. So dekat sini kalau saya ambil 2 tempat perpuluhan, awak akan dapat nilai awak adalah 0.13. And then make sure unit kena letak. Jadi unit dia adalah centimeter cube. And then saat tu bawa naik atas, awak akan dapat centimeter cube per second, iaitu S-1 lah. Jadi markah awak akan dapat yang pertama markah yang pertama awak akan dapat dari segi awak masukkan nilai yang ini. Awak akan dapat satu markah. Tapi untuk dapatkan satu markah ni, pemeriksa akan tengok berdasarkan yang ini. Okey, pemeriksa akan tengok berdasarkan yang ini. And then lepas awak dah gantikan, baru awak akan dapat satu markah. Jawapan akhir awak akan dapat lagi satu markah. Total awak akan dapat 2 markah. Okey. Ini untuk soalan B1. Untuk soalan B2 pula. Okey. Untuk soalan B2 diminta kadar tindak balas purata antara 60 saat dan 120 saat. Jadi bila dia dah bagi 2 point. Okey, bila dia dah bagi 2 point, sebenarnya lagi mudah untuk awak lah. Jadi dia minta pada saat yang ke-60 dan 120. Okey, meh kita cari 160 kat mana? 160 dia adalah point dia dekat sini. Ada 120 point dia dekat sini. Jadi bila dia dapat 2 point dekat sini, awak just buat macam biasa. Awak buat macam kecerunan tangent juga, tapi dia dah already bagi
dia dah already bagi 2 point. Jadi tak ada masalah dekat situ. Okey, jadi kita buatkan koordinat dia dulu. Jadi koordinat untuk point yang ke-60 ni dia adalah 60. Okey, koordinat dia adalah 60. Okey, and then untuk paksa y dia adalah 60 22. Okey, 60 22. Okey. And then lagi satu yang 120 saat ni pula dia adalah 120. Okey, 120. And then nilainya adalah 38. Okey, jadi awak dah dapat 2 point dah, 60 dan juga 22, and then 120 38. Maka awak buat macam biasa, menggunakan kecerunan tangent pun boleh. Jadi kalau awak menggunakan kecerunan tangent, dia akan jadi y2 tolakkan dengan y1 bahagikan dengan x2 tolak x1. Okey, jadi sama dengan kalau saya akan buat 38 tolakkan dengan 22. Okey, 38 tolakkan dengan 22, letakkan dalam kurungan, and then make sure letakkan unit dia iaitu centimeter cube, and then bahagikan dengan 120. Okey, 120 120 tolakkan dengan 60, and then unit dia dalam second. Jadi sama dengan, awak kira lah. Okey, 38 tolakkan dengan 22 bahagikan dengan 60. Maka awak akan dapat jawapan awak adalah 0.27. Ini kalau kita ambil 2 tempat perpuluhan lah. 0.27 cm3 per second. Okey, jadi kalau awak perhatikan, okey, ada beza dari segi markah ada beza dari segi markah. Untuk yang pertama awak boleh dapat 2 markah, tapi kenapa untuk yang kedua ni dia bagi 1 markah dia? Okey, dan 1 markah ni dikira jawapan akhir. Awak dapat sahaja jawapan akhir, awak dapat 1 markah. Tapi pengiraan yang ni kenapa awak tak dapat? Kenapa awak tak dapat markah sedangkan yang atas ni dapat? Sebab sekarang ini untuk graf yang untuk pengiraan yang pertama, awak kena buat kecerunan tangent. Okey, untuk yang pertama, soalan yang pertama awak kena buat kecerunan tangent. So that's why dari segi pemarkahan, bila awak gantikan nilai 1 markah jawapan akhir 1 markah. Okey, sebab awak kena buat kecerunan tangent, tambah lagi 1 kerja. Tapi untuk yang kedua ni dia dah already bagi koordinat sebenarnya pada awak, di mana dia minta point 60 dan juga point 120. Dia dah already bagi dah pada awak. Jadi awak tinggal masukkan cari koordinat, masukkan nilai, dapat jawapan akhir. That's all. So that's why beza soalan yang pertama boleh dapat 2 markah, soalan yang kedua awak hanya dapat 1 markah sahaja, iaitu dari segi jawapan akhir. Okey, jadi saya harap awak jelas dekat situ. Okey, sebab awak kena ingat pengiraan ni kita ada beza. Kalau soalan dia bagi dalam bentuk table macam mana, dalam bentuk graf macam mana. Okey. Jadi untuk soalan B dah selesai. Kita teruskan pergi kepada soalan C. Okey, untuk soalan C, kalau awak tengok dekat sini dia suruh apa? Dia suruh terangkan mengapa kadar tindak balas berkurangan dengan masa. Apa yang maksud berkurangan dengan masa tu? Okey, maksud berkurangan dengan masa tu sebab awak tengok dekat sini. Okey, sebab awak tengok dekat sini, mula daripada point yang sini sampai habis mulalah daripada point yang sini sampai habis dia dah mendata. Sebab tu dia kata soalan dia kata apa? Kadar tindak balas berkurangan dengan masa. Jadi to start daripada point sini dia dah berkurang. Kenapa berkurang? Soalan dia kenapa berkurang? Jadi kita ada 2 option juga. Kita nak menjawab pun ada 2 option juga. Option yang pertama, kita boleh katakan bahawa bahan tindak balas berkurangan dengan masa. Yang pertama kita boleh katakan bahawa bahan tindak balas berkurangan dengan masa. Okey, ataupun option yang kedua, awak boleh katakan bahawa bahan tindak balas sudah hampir bertindak balas sepenuhnya. Jadi bila dah hampir bertindak balas sepenuhnya, means tak ada lagi bahan yang nak ditindak balaskan. So that's why dia dah mula berkurang kadar tindak balas dia. Okey, jadi awak ada 2 option lah dekat sini. Sama ada awak nak bagi option yang pertama ataupun option yang kedua, mana-mana tak ada masalah.
Okey. Jadi dekat sini kalau contoh awak ambil option yang pertama, awak boleh dapat 1 markah. Option yang kedua pun awak boleh dapat 1 markah. Tapi pilih salah satu sahaja. Okey, jangan awak buat dua-dua lah. Okey, pilih salah satu sahaja. Okey, selesai soalan C. Kita pergi kepada soalan D pula. Okey, soalan D dia kata apa? Satu eksperimen lain dijalankan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ini. And then dikata keputusan eksperimen ini ditunjukkan dalam rajah 6.2. And then dikata lengkung 1. Okay, lengkung 1 mewakili keputusan eksperimen yang menggunakan serbuk zinc berlebihan dan 50 cm3 asid hidroklorik cair 1.0 mol desimeter negatif 3. Jadi soalan dia adalah soalan yang pertama, dia suruh cadangkan faktor yang boleh menyebabkan kadar tindak balas itu diperolehi bagi lengkung 2 dan lengkung 3. Macam mana kita boleh dapat lengkung 2, macam mana kita boleh dapat lengkung 3. Jadi kalau awak tengok dekat sini, lengkung yang kedua, saya katakan bahawa lengkung yang kedua ni kita menggunakan suhu yang tinggi ataupun kita menggunakan mangkin. Jadi macam mana kita nak dapat jawapan tu? Okey, ini dia ada berkaitan dengan apa yang saya dah ajar dalam cara melukis graf. Dalam cara melukis graf dia ada berkaitan dekat situ. Jadi awak tengok dekat sini. Ini cara kita nak analisis Ini cara kita nak analisis. Yang pertama, ini graf 1, ini graf 2. Okey, graf 1 dan graf 2. Persamaan yang awak boleh dapat dekat sini adalah ketinggian dia sama. Ini ketinggian graf 1, ini ketinggian graf 2. Okey, ketinggian dia sama. Bila kita katakan ketinggian dia sama, bermaksud bilangan mol dia sama, betul? Okey, bilangan mol dia sama. Sekarang ini kita tengok dari segi kecerunan. Dari segi kecerunan, graf yang kedua ni lebih cerun berbanding graf yang pertama. Graf yang pertama ni dia kurang cerun. Kalau kita nak ceritakan pasal kecerunan, kita kena tengok berdasarkan apa? Kita kena tengok berdasarkan 5 faktor kadar tindak balas. Kita kena tengok berdasarkan 5 faktor kadar tindak balas. Yang ini apa dia? Yang ini yang pertama tekanan. Kita ada tekanan Okey, maaf lah saya tulis buruk, saya harap faham lah. So tekanan, saiz bahan. Okey, dia menggunakan saiz bahan. Kita ada saiz bahan. And then faktor yang ketiga kita ada dari segi mangkin. Okay, dari segi mangkin. And yang keempat kita ada dari segi suhu. And then yang kelima akhir sekali kita ada dari segi kepekatan. Okey, jadi kita dah tahu dah. Okey, apa yang membezakan di antara graf pertama, lengkung pertama dan lengkung kedua adalah kecerunan dia. Dan kecerunan kita kena tengok berdasarkan 5 faktor kadar tindak balas. Yang pertama sekali kita tengok dari segi tekanan. Tekanan boleh guna ke? Tak boleh, sebab eksperimen ini dia adalah eksperimen penyesaran air. Jadi tak ada berkaitan dengan tekanan, potong. And then yang kedua dari segi saiz bahan. Dari segi saiz bahan, awak tengok dekat sini dalam soalan dia menggunakan serbuk zinc. Bermaksud graf lengkung 1, lengkung 2, lengkung 3 dia menggunakan bahan yang sama. Jadi dia menggunakan serbuk zinc untuk ketiga-tiga eksperimen. Bila ketiga-tiga menggunakan serbuk zinc dan bukan ketulan dan sebagainya, maka tak ada perkaitan saiz bahan. Okey. And then yang ketiga dia menggunakan mangkin. Mangkin tu berkemungkinan, betul? Mangkin tu ada berkemungkinan dia menggunakan mangkin. Jadi kita biarkan dulu. And then suhu pun ada perkaitan juga. Maybe lengkung yang pertama dia menggunakan pada suhu bilik. Lengkung kedua dia menggunakan pada suhu 60 darjah Celsius contoh. Okey, sebab dia tak nyatakan spesifik dari segi suhu. Jadi kita boleh ambil juga. And then yang kelima dari segi kepekatan. Dari segi kepekatan ni kita tak boleh nak ambil. Kenapa? Sebab awak tengok dekat sini, ketinggian dia sama. Okey, ingat, nak dapatkan ketinggian, kita gunakan formula apa? Menggunakan formula MV per 1000. Jadi kalau awak tengok dekat sini, lengkung yang pertama, dia menggunakan 50 cm3. And then kepekatan dia adalah 0.1. Okey, 0.1. Okey. Jadi, bila kita dapat ketinggian yang sama, bermaksud lengkung 1, lengkung 2 nilainya pun mestilah samalah, 50 cm3, and then kepekatannya 0.1. Kalau lengkung kedua dia menggunakan 0.2 mol desimeter negatif 3, bermaksud bilangan mol dia dah lain. So ketinggian pun dia dah
pun dah lain. Jadi dari faktor kepekatan tak boleh pakai. Yang tinggal apa? Makin suhu. Maka itulah jawapan kita untuk yang ini. Okey, di mana kita boleh katakan bahawa lengkung yang kedua dia menggunakan suhu yang lebih tinggi ataupun dia menggunakan makin. Macam tu. Okey, ini dari segi analisis graf. Okey, untuk lengkung yang ketiga pula. Untuk lengkung yang ketiga, okey, kita katakan bahawa dia menggunakan kepekatan yang rendah. Kenapa? Kenapa dia menggunakan, kita katakan bahawa dia menggunakan kepekatan yang rendah? Sebab awak tengok dekat sini Kini saya padam balik. Okey, sebab awak tengok dekat sini. Beza lengkung 3 dengan lengkung 1. Okey, beza lengkung 3, lengkung 1. Lengkung 3 ni dia paling kurang cerun. Okey, lengkung 3 ni dia kurang cerun, kurang tinggi. Kurang cerun, kurang tinggi. Jadi, kurang cerun ni kita boleh ambil daripada apa? Kurang cerun kita boleh ambil dari segi faktor kadar tindak balas. Jadi faktor kadar tindak balas kita tadi ada 5, tapi dari segi tekanan tak boleh pakai. Dari segi saiz bahan pun tak boleh pakai. Okey, dari segi suhu dan mangkil pun dua-dua tak boleh pakai. Kenapa? Sebab kalau dia menggunakan suhu yang tinggi mestilah lebih tinggi. Okey, mestilah lebih cerun. Tapi kalau dia menggunakan mangkin juga, dia mestilah lebih cerun juga. Jadi sekarang ni dia kurang cerun, kurang tinggi. Jadi option yang pertama sampai ke 4 kita dah tolak. Yang tinggal apa? Yang tinggal dari segi kepekatan. Okey, jadi kalau dari segi kepekatan pula kita tengok. Kepekatan dia akan berkaitan dengan tinggi juga sebab dia menggunakan formula MV per 1000. Jadi sekarang ni dia kurang tinggi, kurang cerun. Kurang tinggi, kurang cerun. Jadi faktor yang tinggal tadi apa? Kepekatan. Itu kalau dari segi kecerunan. Kalau dari segi ketinggian pula, kalau contoh graf yang pertama dia menggunakan 50, 0.1 bahagikan dengan 1000, maka awak akan dapat bilangan mol dia sekian-sekian. Okey, jadi kalau dia menggunakan kepekatan yang lebih rendah, bermaksud bilangan mol untuk lengkung yang ketiga pun akan lebih rendah. Bermaksud bila bilangan mol rendah, ketinggian dia rendah. So that's why untuk jawapan Allah di tanda ni pula, lengkung yang ketiga ni kita katakan bahawa dia menggunakan kepekatan yang rendah. Jadi kalau untuk lengkung kedua ni awak pilih salah satu, sama ada suhu yang tinggi ataupun menggunakan mangkin, awak dapat 1 markah. Lengkung ketiga awak katakan dia menggunakan kepekatan yang rendah pun dapat 1 markah, maka awak akan dapat 2 markah total. Okey, jadi dekat sini awak kena pandai cara untuk analisis graf. Okey, awak kena pandai cara analisis graf lah supaya awak boleh dapat idea. Okey, supaya awak dapat rough idea untuk nak mendapatkan jawapan. Okey, jadi kita terus pergi kepada soalan C2. Soalan C2 dia suruh huraikan dengan ringkas bagaimana eksperimen itu dijalankan untuk mendapatkan lengkung berlabel 3. Nampak Dekat sini lengkung berlabel 3 dia kurang cerun, kurang tinggi. Kurang cerun, kurang tinggi. Bermaksud kadar tindak balas dia paling rendah. Jadi, bila soalan disuruh huraikan dengan ringkas bagaimana eksperimen itu dijalankan, yang pertama sekali kita mesti katakan bahawa eksperimen diulang dengan susunan radas yang sama. Maka dia mesti menggunakan susunan radas yang sama lah. Kalau contoh eksperimen ini menggunakan eksperimen penyesaran air, bermaksud nak dapatkan lengkung yang ketiga pun mesti menggunakan radas untuk eksperimen penyesaran air. Tak boleh guna yang lain. Mesti sama. Jadi ini adalah untuk yang pertama, awak boleh dapat 1 markah. Okey, bila awak katakan eksperimen diulang dengan susunan radas yang sama. Yang kedua pula, sekarang ni kita nak memainkan macam mana nak dapatkan label 3. Lengkung ketiga tadi. Nak dapatkan lengkung ketiga, kita tengok jawapan yang atas tadi, kita kata kepekatan yang rendah. Maksudnya sekarang ini untuk jawapan yang kedua, ayat awak yang kedua, awak kena bermain dengan kepekatan yang rendah. Okey, sebab obviously bila kita katakan eksperimen diulang dengan susunan radas yang sama, bermaksud semua radas, semua bahan nilainya adalah sama. Tapi untuk lengkung 3 ni macam mana dia boleh rendah? Sebab kita guna kepekatan yang rendah. Jadi awak kena spesifikkan dekat situ. Kepekatan yang rendah. Rendah tu macam mana? Berapa banyak dia guna? Jadi awak katakan bahawa dia menggunakan 50 cm3. Okey, isi padu kita tak payah ubah.
isi padu kita tak payah ubah sebab yang berbeza dari segi kepekatan. Jadi kepekatan tadi, awak tengok dekat sini, lengkung pertama lengkung yang pertama dia menggunakan 1.0. Okey, dia menggunakan 1.0. Jadi untuk lengkung yang ketiga mesti lebih rendah. Jadi awak gunakan 0.5. Okey. Jadi ayat yang kedua ni awak boleh dapat lagi 1 markah. Sekarang awak dah ada 2 markah. Okey. Sekarang ni kita dah katakan eksperimen diulang dengan benda yang sama. And yang kedua yang berubah dari segi kepekatan je. And yang akhir sekali macam mana dapat label 3? Mesti kena ada data. Okey, mesti kena ada data. Nak dapatkan data macam mana? Awak kena rekodkan isi padu gas yang terhasil. Tapi kat sini saya tuliskan hujung dia secara berkala. Ini sepatutnya secara berkala. Okey, kenapa secara berkala? Sebab awak tengok, okey, point kita dekat sini dia bermula. Okey, awak tengok okey, awak tengok balik daripada graf. Okey, daripada graf ni awak nampak. Okey, kita mula daripada 0 kepada 60 kepada 120 kepada 180 240 300. Bermaksud dekat sini selang masa dia adalah 60 saat. Dekat sini 60 saat. Dekat sini 60 saat. Dekat sini 60 saat sampai habis. Bermaksud yang 60 second ni lah yang kita katakan secara berkala. Okey, itulah yang kita katakan secara berkala. So that's why kita katakan bahawa isi padu gas yang terhasil mestilah direkodkan secara berkala sebab kita ada selang masa dekat situ. Okey, jadi awak akan dapat lagi 1 markah. Okey, jadi setiap ayat yang saya buat ni dia akan mengandungi 1 markah. So ada 3 ayat, 3 markah total. Okey, and then awak kena sentiasa ingat, saya galakkan untuk awak buat soalan yang macam ni jangan buat dalam bentuk point, but instead buat dalam bentuk essay. Okey, saya sarankan untuk awak buat dalam bentuk essay lah. Okey, tapi kalau awak nak buat dalam bentuk point tak ada masalah. Okey, tapi better pada saya untuk buat dalam bentuk essay. Jadi dekat sini ingat, 1 ayat 1 markah, 1 ayat 1 markah. Jangan bazirkan ayat yang awak buat. Okey, walaupun markah awak nampak banyak, tapi ayat tu jangan melebihi daripada markah tu. Sebagai contoh, okey, soalan 3 markah aja tapi awak buat sampai 4-5 ayat, dah membazir dekat situ. And then pembaraksa pun akan pening. Okey, untuk dia nak tanda sebab kita nak cari point. Okey, pembaraksa ni dia nak cari point yang boleh membantu awak dapat markah. Okey, jadi kalau point awak kurang tepat, point awak tak berapa nak jelas, jadi kita tak dapat rough idea macam mana awak nak menjawab soalan yang macam ni. Okey, so sentiasa ingat 1 markah 1 ayat. Itu pun dah mencukupi, tak ada masalah. Okey, so ini untuk soalan C2. Kita pergi kepada soalan C3. C3 ni disuruh nyatakan satu sebab. Nyatakan satu sebab mengapa isi padu akhir yang terhasil dalam lengkung 3 adalah separuh. Adalah separuh. Kenapa separuh? Okey, berdasarkan jawapan yang saya buat, kita katakan separuh sebab apa? Bilangan mol asid hidroklorik yang digunakan dalam eksperimen 3 adalah separuh daripada eksperimen 1. Okey, eksperimen 1 tadi berapa? Eksperimen 1 kalau kita tengok tadi, eksperimen 1, okey, eksperimen 1 bilangan mol sepatutnya awak dapat 0.005 mol. Okey, eksperimen 1 kalau awak ikutkan awak akan dapat 0.005 mol. Okey, eksperimen yang ketiga, tengok yang ketiga tadi awak menggunakan isi padu yang sama tapi kemolaran tadi dari segi kepekatan eksperimen 1 1.0. Eksperimen 3 awak menggunakan 0.5. Maksudnya separuh. Jadi bila separuh, supposed to be bilangan mol yang awak akan dapat untuk eksperimen yang ketiga ataupun lengkung yang ketiga adalah 0.0025 mol. So that's why jawapan kita macam ni. Kita katakan bahawa bilangan mol asid hidroklorik yang digunakan dalam eksperimen 3 adalah separuh daripada eksperimen 1. Okey, sebab ketinggian mol ketinggian graf berdasarkan bilangan mol. Jadi kalau bilangan mol ni dah separuh bezanya, so ketinggian graf pun separuh lah beza dia. Nampak So awak nampak dekat sini. Okey, beza dia dekat sini separuh. Separuh. Okey, graf yang pertama tadi tingginya kat sini. Graf yang ketiga kat sini. Jadi kenapa beza? Sebab kat sini kepekatan dia 1.0, kat sini kepekatan dia 0.5. Jadi bila buat bilangan mol, kat sini awak akan dapat 0.005.
Dekat sini pula awak dapat 0.0025. Ini dia. Okey. Dan kalau awak perhatikan dekat sini, markah dia bagi 3 markah. Okey, dia bagi sebenarnya 3 markah, tapi sebenarnya soalan untuk yang ini, bila dia suruh nyatakan beri satu sebab, bermaksud awak bagi sebab je awak dapat 1 markah. Awak bagi sebab je awak dapat 1 markah, tapi dia tak suruh nyatakan, jelaskan. Okey, dia tak suruh jelaskan, dia tak suruh nyatakan dan sebagainya, suruh bagi cukup 1 sebab je dah. Betul? Okey, kalau awak baca balik soalan, dia suruh nyatakan 1 sebab dah, itu je. Dia tak disuruh jelaskan secara spesifik ke, berdasarkan teori pelanggaran ke apa, tak ada. Jadi sebenarnya soalan nombor 3 ni dia cukup untuk 1 markah saja. Jadi bukan 3 markah lah sebenarnya ni. Okey, ini bukan 3 markah. 1 markah sahaja untuk soalan ni. Jadi kalau awak kira total markah yang awak boleh dapat, okey, soalan A 1 markah, soalan B 1 dan B 2 awak dapat 3 markah total. Okey, C awak dapat 1 markah, and then D awak dapat 2 markah untuk soalan D1, and then D2 3 markah, D3 1 markah. Sebenarnya total markah dekat sini awak boleh dapat 11 markah. Nampak macam susah kan? Nampak macam susah nak dapat 11 markah ni, macam susah lah cikgu. Tapi sebenarnya tak mustahil. Selagi mana kalau awak perhatikan daripada awal sampai akhir, apa yang penting sebenarnya nak menjawab soalan kadar tindak balas ni? Yang pertama yang penting, okey, yang pertama yang penting untuk awak tahu atau awak mahirkan untuk nak dapat markah full ni kadar tindak balas, yang pertama make sure awak kena tahu cara kira kadar tindak balas. Okey, kena tahu cara kira kadar tindak balas. Okey, sebab cara pengiraan kadar tindak balas ni ada beza. Kalau soalan dia bagi dalam bentuk graf lain, kalau soalan dia bagi dalam bentuk table lain, and setiap ayat yang diminta tu contoh kadar tindak balas purata, and then kadar tindak balas pada minit kedua. Okey, itu semuanya membawa maksud yang berbeza. Jadi mahirkan dekat situ, itu yang pertama. And then yang kedua, kalau awak tengok kan, dia banyak berkaitan dengan analisis graf. Jadi awak kena mahirkan dari segi analisis graf lah. Okey, awak ulang balik. Okey, awak ulang balik video yang saya ajar untuk cara nak melukis graf tu. Okey, ada banyak perkaitan-perkaitan dekat situ. Jadi yang kedua awak penting adalah kena tahu analisis graf. Okey, and then yang ketiga pula, yang ketiga sebenarnya ini kalau soalan-soalan yang lain, awak kena tahu berkaitan dengan teori pelanggaran. Okey, awak kena tahu mengenai dengan teori pelanggaran. Okey, teori pelanggaran. Jadi ini adalah 3 perkara yang penting kalau awak nak mahirkan dan awak nak dapat full markah untuk soalan yang berkaitan dengan kadar tindak balas. Ini dia yang awak kena mahirkan. Yang pertama dari segi pengiraan kadar tindak balas, beza-beza setiap ayat tu, and then macam mana kita nak kira dari segi unit dan sebagainya. Okey, yang kedua dari segi analisis graf, macam mana graf tinggi, graf rendah tu maksudnya apa, cerun tak cerun tu macam mana boleh dapat. Okey, and then yang ketiga dari segi teori pelanggaran. Okey, ini 3 perkara yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat crucial kalau awak nak dapatkan markah full dalam tajuk kadar tindak balas. Okey, jadi ini adalah untuk video trial set Johor bagi set 1 2020 yang pertama yang saya akan ajarkan kepada awak. Jadi untuk video yang akan datang saya akan tunjukkan contoh-contoh yang lain supaya awak lebih dapat banyak maklumat, supaya awak boleh dapat lebih banyak pemahaman dan awak applykan dalam soalan-soalan yang lain lah, supaya awak boleh buat banyak latihan dan lebih mahir. Okey.